apabila aib kita terbongkar dengan izin Allah. Dan ketika aib kita terbongkar, selain daripada kita marah manusia yang bongkar, masa tu kita kena menunduk diri, sedar diri, ini adalah amaran terakhir Allah sebelum datangnya amaran api neraka. Semua manusia melakukan dosa, dan sebaik-baik pendosa, khairul khatta'in, dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik kullun nas al-khatta'un. Semua manusia melakukan kesilapan dan dosa, dan sebaik-baik pendosa, Nabi kata, at-tawwabun, iaitu mereka yang bertaubat. Saya kata, akui saja kita buat dosa, kita buat maksiat, kita buat salah, akui. Dan Allah memuji, Nabi memuji, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Dan Allah ini Maha Pengampun. Kalau kita buat salah dengan manusia, tuan-puan sekalian, kita pergi minta maaf, manusia mungkin alhamdulillah dimaafkan kita. Baik, saya maafkan awak. Kita mula balik, saya maafkan. Tetapi untuk lupa mustahil. Dia mungkin ingat kesalahan kita. Kalau kesalahan kita tu besar, kita macam kita maafkan orang buat kesalahan yang besar, kita mungkin ingat. Tetapi Nabi sebut, apabila Allah mengampuni seorang hamba, hamba itu umpama tidak melakukannya. Bila kita minta ampun, kita minta taubat dengan Allah, Allah delete habis dosa tu. Allah delete habis, umpama kita tak pernah melakukan. Dalam buku catatan tu delete terus. Sebab ada orang tanya, kalau kita dah minta ampun dan Allah dah ampuni, nanti di akhirat kelak catatan tu masih ada ke? Sebab dia terbayang esok malulah depan orang, walaupun dosa tu dah diampunkan. Tidak, telah di-delete, telah dipadam, seumpama kita tidak pernah melakukannya, tidak akan diungkit lagi. Tapi kalau kita buat salah dengan manusia, manusia mungkin kata kita maaf, tapi boleh jadi dia akan ungkit, dia akan cerita pada orang lain, dia akan sebarkan aib kita. Tapi Allah tidak. Siapa yang bertaubat. Dan saya nak ingatkan tuan-puan sekalian, ini kisah benar daripada riwayat yang sahih. Ketika ini Sayyidina Umar kan dibawakan kepada Sayyidina Umar ni orang yang ditangkap mencuri. Lalu bila Sayyidina Umar jadi pemerintah kan, Sayyidina Umar khalifah, Sayyidina Umar pun memutuskan pencuri itu setelah disiasat sekian-sekian, ada saksi sekian-sekian, untuk dipotong tangannya. Kemudian pencuri itu pun jawab. Pencuri itu jawab apa? Dia kata, malangnya aku, dah lah ini kali pertama aku buat, terus kena tangkap, terus kena potong. Malangnya aku, dia cakap. Lepas tu Sayyidina Umar pun berkata, aku bersumpah dengan nama Allah. Ibarat begitulah, sesungguhnya Allah tidak akan membuka aib seseorang. Maksudnya penipuan yang terbongkar kena tangkap ni, Sayyidina Umar kata, sesungguhnya Allah tidak akan buka aib seseorang, melainkan dia telah melakukan dosa itu berulang kali tanpa menyesal. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, sebab itu Allah tutup aib kita. Sebab selagi mana kita rasa menyesal dengan dosa kita, kita masih minta ampun bila kita buat dosa tu, Allah tutup. Tapi jangan mempermainkan taubat dalam tempoh yang lama, sampai duduk ulang-ulang berpuluh tahun, berbelas tahun, jadi taubat tu dah tak ada nilai. Maksudnya di sini, sekiranya aib itu sudah terbongkar, sama ada of course lah manusia yang bongkar ataupun diri sendiri yang bongkar, itu dah sampai tahap kerana dia dah tak rasa berdosa dah dengan dosa, dan di tahap dia tidak memohon taubat lagi dengan Allah. Tapi mustahil, Sayyidina Umar kata, kalau kamu kali pertama buat, mustahil Allah buka terus aib. Tidak. Biasanya aib terbongkar, sama ada diri sendiri ataupun manusia yang bongkar, adalah kerana perbuatan maksiat ataupun perbuatan jahat itu telah dilakukan sekian lama, telah dilakukan kerap, dan tidak mahu taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebab itu, Masya Allah, muslimin muslimat, apabila aib kita terbongkar dengan izin Allah, dan ketika aib kita terbongkar, selain daripada kita marah manusia yang bongkar, masa tu kita kena menunduk diri, sedar diri, ini adalah amaran terakhir Allah sebelum datangnya amaran api neraka. Peritnya aib dibongkar, peritnya orang tahu kemungkaran yang kita buat, supaya Allah nak kita hentikan kemungkaran tersebut sebelum api neraka yang menyambar.
kerana ketika itu tidak ada keperitan yang melebihinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Kadang-kadang seorang suami yang zalim terbongkar kezalimannya setelah isteri bertahun-tahun sabar. Kan sabar, simpan rahsia, akhirnya dah tak boleh tahan, terbongkar, ahli keluarga tahu, kawan-kawan tahu, semua tahu. Lepas tu depression lah suami ni sebab terbongkar keburukan dia. Kalau dia ada iman, dia ada kekuatan, dia boleh melihat inilah bila dah sampai tempat jatuh yang tak ada lagi rendah daripada yang dia jatuh tu. Kita ni kalau jatuh rendah tapi bukan tempat jatuh yang last, boleh jadi kita belum tentu berubah betul-betul. Tapi kalau hidup kita berada di tempat jatuh di titik yang paling rendah, yang tak ada rendah lagi daripada tu, memang dah tak ada apa-apa dah, memang rendah sangat dah, ketika inilah banyak manusia mula bertaubat dan berubah betul-betul. Seri mana jatuh tu tak betul-betul henyak jatuh ke bawah.